Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai kelas. Okey, hari ni saya nak ajar berkenaan lukisan AutoCAD 2D. Okey, apa dia sebenarnya lukisan AutoCAD ni? Jom kita tengok video dan PowerPoint yang saya dah buat. Pengenalan kepada lukisan terbantu komputer. Okey. Actually, lukisan terbantu komputer ini adalah dalam bahasa Melayu. Okay, dalam bahasa Inggerisnya adalah CAD, Computer Aided Drafting. Okey, apa itu CAD? Okey. CAD ialah perisian yang biasa digunakan oleh jurutera untuk menggambarkan serta merancang ukuran dan bentuk sebenar sesuatu bongkah dengan bantuan komputer. Contohnya, okey, awak nak lukis rumah. Okey, awak nak lukis rumah. Macam mana awak nak lukis? Okey, mula-mula awak akan lukis lantainya. Okey, lepas tu awak akan lukis dindingnya. Awak nak dinding macam mana? Awak nak shape rumah macam mana? Saiznya besar macam mana? Macam sekarang kan rumah kan ada 20 darab 60, 25 darab 45. Okey, awak nak lebar, awak nak square, awak nak persegi. So, sebelum awak hasilkan bangunan itu, awak bina bangunan, awak mesti ada satu lukisan, iaitu awak tahu saiz dia. Okey, yang ni adalah saiz dinding. Ini adalah saiz lantai. Ini adalah saiz untuk pintu kita. Okey, kita nak masukkan pintu apa? Pintu sliding, pintu kayu. Okey, bumbung jenis macam mana? So, macam-macam lagi. Okey, perisian ni banyak menggambarkan pembentukan model dalam ukuran 2 dan 3 dimensi. Maksudnya 2 dimensi ni macam lukisan ortografik. Okay, kita ada belan, hadapan dan sisi. Tapi lukisan 3 dimensi ni lebih kepada lukisan isometri. Maksudnya kita nampak sisi dia macam mana, sisi kanan, sisi kiri, plan. Okey, kita nampak dia dalam bentuk cube. Kita nampak dia terhasil actual size. Okey. Seterusnya, okey, apa yang awak nak belajar throughout pembelajaran hari ini adalah pengenalan lukisan terbantu komputer, perintah kendalian CAD, perintah toolbar draw, perintah modify toolbar, perintah object snap dan perintah text. Okey, yang pertama pengenalan. Okey, macam saya cakap tadi. Lukisan terbantu komputer dalam bahasa Inggerisnya adalah CAD. CAD adalah Computer Aided Drafting. Computer Aided Drafting adalah lukisan terbantu komputer. Okey, dia boleh juga jadi drafting or design. Okey, lepas tu semua kerja melukis dilakukan menggunakan arahan perisian dan hasilnya disimpan dalam bentuk data digital. Okey, sebelum ni awak lukis secara manual. Awak pakai papan lukisan, T-square, set square, jangka lukis. Okey, lepas tu awak simpan, ia hanya tersimpan atas kertas tu. Jadi sekarang ni kita terus lukis dalam komputer dan kita terus boleh simpan. Dan kita boleh hantar pakai Telegram, kita boleh hantar pakai Google Drive. Okey. Lepas tu terdapat beberapa jenis perisian CAD. Okey, antaranya AutoCAD yang kita nak belajar sekejap lagi. ArchiCAD biasanya digunakan oleh architecture. Inventor, SolidWorks dan CATIA biasanya digunakan dalam mechanical. Okey, mechanical gunakan Inventor, SolidWorks dan CATIA ni disebabkan mereka ada satu software lain yang dipanggil software CAM. Okey, bila kita dah lukis satu produk, okey, contohnya awak nak lukis sudu. Okey, so, awak dah lukis bentuk sudu tu, lepas tu awak akan masukkan dalam perisian CAM. Perisian CAM ni adalah satu perisian untuk generate kod. Dia adalah G-code yang akan dimasukkan dalam mesin yang dipanggil CNC dan dia akan membentuk sudu itu. Okey, boleh juga kita buat untuk mold dan kita suntik plastik ke dalamnya. Okey. Seterusnya, kepentingan CAD. Okey, yang bagusnya AutoCAD ni awak boleh simpan dalam bentuk data digital. Maksudnya, bila-bila masa contohnya awak dah lukis rumah untuk seorang pelanggan ataupun customer awak. Okey, so awak dah hantar kat dia. Lepas tu dia cakap kat awak, okey, saya tak naklah bumbung saya bentuk macam ni. Okey, saya nak ke depan sikit.
Saya nak rumah saya ditambah belah kiri sebanyak 10 darab 10. Okey, so awak boleh sunting. Awak boleh guna berulang kali, maksudnya drawing yang sama, awak boleh buat rumah orang lain, awak boleh kemas kini, awak boleh plot. Plot ni maksudnya awak print lah, awak cetak dia. Okey. Lepas tu lukisan boleh dihantar, dipindahkan ke tempat lain menggunakan media elektronik dengan mudah dan cepat. Okey, macam saya cakap tadi, so bila awak dah siap, awak boleh send pakai email, pakai Google Drive. Okey. Lepas tu lukisan dapat dihasilkan dengan lebih kemas, tepat dan jitu. Masa juga akan jadi lebih singkat. Okey, contohnya macam awak lukis tangent. Okey, kalau salah awak kena padam pakai pemadam. Okey, tapi kat sini dalam AutoCAD, bila awak salah, awak boleh delete je line tu. Okey, delete je mana-mana yang awak tak nak. Lepas tu awak boleh lukis semula. Okey, lagi laju dan lagi pantas. Lepas tu, lukisan CAD boleh diguna pakai oleh perisian lain seperti CAM. CAM. Computer Aided Manufacturing. Manufacturing ni untuk pembuatan lah. Macam saya cerita pasal sudu tadi. Okey, kemudian lukisan CAD boleh dipersembahkan dalam bentuk 3D. Kegunaan CAD. Okey, fungsi CAD adalah alternatif kepada lukisan manual. Okey, menghasilkan lukisan kejuruteraan 2D dan 3D. Okey, hasil cetakan kita dalam bentuk 2D. Okey, fungsi tambahan menghasilkan rendering. Renderingnya maksudnya awak dah lukis dalam bentuk hitam putih ni, kemudian awak render dia. Maksudnya awak boleh color dia. Awak nak pintu dia biru, awak nak badan dia hitam, awak nak tayar dia, rim dia silver, boleh. Lepas tu awak boleh analisis reka bentuk dan animasi. Okey, ini dalam software Inventor lah. Okey, penghasilan model dan produk. Okey, menghasilkan reka bentuk dan teknologi rapid prototype bagi cetakan model 3D, menghasilkan reka bentuk dan teknologi CAD/CAM bagi pemesiran CNC. Okey, ini yang saya cerita tadi, CNC machine. Yang mana bila kita dah siap, kita boleh masuk dalam mesin CNC dan dia akan terhasil produk itu. Sama ada dalam bentuk prototype ataupun awak boleh jadikan dia sebagai piece. Okey, bahagian-bahagian produk sebenar. Seterusnya, perkakasan CAD. Okay, kita ada peranti masukan dan peranti keluaran. Okay, peranti masukan kita ada berbola guling. Macam ni lah. Okay, dia macam mouse juga. Okay, lepas tu ada tertikus, mouse, pengimbas, scanner, papan kekunci keyboard. Okay, seterusnya peranti keluaran. Kita ada pencetak iaitu printer, pemplot iaitu plotter. Okay, plotter ni biasanya kita nak print blueprint lah. Pencetak 3D. Okey, sekarang ni 3D printer sangat famous. Macam-macam perkara boleh dilakukan menggunakan 3D printer. Okey, kemudian peranti setoran lah macam contohnya USB, macam contohnya. So, boleh cari Start, All Program, Autodesk, AutoCAD 2007 dan simbol AutoCAD ini awak klik. Okey, awak akan masuk ke dalam tertingkap AutoCAD ataupun awak boleh melalui ikon. Awak double klik je ikon ni yang terdapat. Okey, seterusnya tertingkap AutoCAD 2007. Okey, inilah tertingkapnya. Okey. So dalam ni awak ada menu tarik turun, pull down menu yang mana ada file, edit, view untuk awak pilih arahan AutoCAD. Okey, kemudian ada butang ikon. Okey, di sini adalah butang ikon. Ada butang ikon untuk draw, ada untuk modify, ada untuk dimensi. Kat sini ada untuk UCS, kat sini untuk solid editing dan macam-macam lagi. Okey, yang putih ni ataupun paparan kita akan jadi hitam dipanggil ruang kerja, iaitu ruang untuk tempat awak melukis. Kemudian kat bawah ni command ni ruang arahan ataupun command prompt. Okey, awak nak lukis apa-apa awak kena type kat sini. Okey, nanti saya akan tunjuk. Okay, seterusnya arahan menu utama yang awak perlu tahu. Yang paling penting sekali dalam AutoCAD ni. Okey, mula-mula sekali ada new, units, limits, save dan exit. Okey. New tu apa? Okey, new tu kita nak buka drawing baru lah.
Okey, untuk 2007, bila awak klik je new, okay, dia akan keluar arahan begini. Okey, sekiranya tak boleh, tak keluar begini, tak apa, kejap lagi saya akan ajar. Okey, so bila awak kena tekan metrik sebab kita dalam mm. Kalau awak ambil imperial, dia akan jadi kaki dan inci, maka drawing tu akan jadi sangat besar. Jadi kita ambil metrik dan tekan OK. Okey, seterusnya kita ada units. Okey, units ni untuk memilih milimeter lah. Kita nak double check dan kita nak pastikan yang kita lukis dalam milimeter. Okey, macam mana cara dia? Format, units. Okey, lepas tu dia akan keluar tertingkap begini. Kemudian awak pilih decimal di bahagian type ni. Okey, kemudian awak pergi pada insertion scale. Okey, awak pilih millimeter dan awak tekan OK. Okey, seterusnya limits. Limits adalah untuk melaraskan ruang saiz kerja. Maksudnya ruang kerja awak ni sebenarnya besar. Jadi awak nak tentukan awak nak guna saiz A1 ke, A2 ke, A3 ke, A4 ke. Jadi saya biasanya sama ada A3 atau A4 lah. Okey, so awak kena tahulah cara-cara dia. Okey, format, awak klik format. Lepas tu awak pilih drawing limits. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Specify lower left corner. Kemudian awak kena type 0,0. Okey, kalau kita nak ambil saiz A4, nanti awak tekan enter, kemudian dia akan keluar. Specify upper right corner dan awak kena type 297,210. Okey, dia akan setkan drawing awak kepada saiz A4. Okey, seterusnya awak nak save. Okey, save macam biasa. Okey, file. Kita pilih file. Kita pilih save as. Okey, lepas tu awak boleh pilih file name. Apa dia, drawing awak. Lepas tu awak boleh pilih kat mana dia nak duduk. Okey, tempatnya, dokumennya di mana. Okey, dan awak save lah. Okey, kemudian exit. Okey, exit macam mana? File, exit. Okey, selesai arahan itu. Okey. Seterusnya, saya akan masuk kepada perintah toolbar draw. Okey, dalam toolbar draw ni ada line, polyline, circle, arc, ellipse, rectangle dan polygon. Okey, kejap lagi kita akan melukis terus dalam AutoCAD. Saya tahu awak semua dah tak sabar-sabar kan? Okey, kemudian kita nak belajar ni Okey, draw. Kita akan belajar modify, iaitu ada erase, copy, mirror, offset, array, move, rotate, scale, trim, extend, chamfer, fillet, explode dan edit. Okey, lagi satu arahan untuk object snap, untuk awak mudah snap. Contohnya nanti awak dah siap lukis circle, okey, awak nak buat line tengah dia, awak kena ada object snap ni supaya di grab di tempat yang betul. Okey, seterusnya kita akan belajar teks. Okey, so teks ada dua, multi-line dan single line. Okey, jom kita pergi ke bahagian yang paling best, iaitu melukis AutoCAD. Jom.